Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara cikgu tak ni? Siapa-siapa boleh dengar suara cikgu? Ya. Boleh dengar? Boleh cikgu. Okey, kita tunggu dulu rakan-rakan kamu masuk. Boleh nampak tak apa PowerPoint yang cikgu present tu? Boleh. Boleh. Okey, kita cek hadiran. Rabani, Anis, Daniel, Alia, Fatin, Masni, Nisha, Syafia, Naim, Nurain, Alia, Nazila, Nurin, Queen, Kita, Zai. Okey, jangan lupa tikkan kehadiran kamu dalam Telegram . Okey, kalau boleh siapa tu buka lah video nak tengok kan. Ada hadir pelajar. Ada, kalau tak silap cikgu ada 3 orang yang tak dapat hadir ini sebab pergi cucuk vaksin. Okey, yang tak hadir yang mesej cikgu ialah Raja, okey, ramai yang dapat vaksin hari ni . Miza, ramai . Okey, apa kita rakam yang ni untuk mereka tengok nanti . Okey, lagi siapa kita tengok. Okey, cek cikgu nak cek . Ahmad Rabani, boleh dengar suara cikgu? Boleh cikgu. Rabani? Boleh. Ya, okey. Suara dia jauh saja dah. Anis, boleh dengar suara saya? Boleh ke? Okey, suara Anis jelas. Daniel? Boleh cikgu. Okey, Elia? Boleh cikgu. Alright, Fatin Amani? Boleh cikgu. Okey, Masni? Boleh cikgu. Nadisha? Nadisha dengar tak suara cikgu? Cuba bersuara sikit. Boleh tak boleh? Syafia? Boleh cikgu. Jauh sangat tak apa-apa dengar suara Syafia. Noain? Boleh cikgu, boleh. Clear. Nurain Badrisha? Boleh cikgu. Alright. Alia Munira? Boleh cikgu. Okey, Azila? Boleh cikgu. Nurin Fatini? Boleh cikgu. Okey. Queen? Kian? Kian? Dengar suara cikgu tak? Ada cikgu. Okey, good. Raja? Raja sekejap lagi nak pergi vaksin kan? Okey, Raja. Cita? Boleh cikgu. Alright. Igun? Igun dengar suara saya? Alright. Zuki? Boleh cikgu. Alright. Okay, good. Ni ketua dengan penolong kamu tak masuk ni. Ketua dia pergi cucuk vaksin ni. Mana penolongnya? Apa? Syikin. Mana Syikin masuk tak lagi? Syikin ada tak? Nazmi. Nazmi dengar suara saya? Farhan?
Farhan dengar suara cikgu tak? Ya, dengar. Nazmi. Farhan dengar tak? Mana Farhan? Daniel ada tadi. Okey, baik. Sebelum itu, seperti yang cikgu minta awal tadi, minta kamu semua masukkan senarai nama dalam kumpulan masing-masing. Sebab nanti ada tugasan yang akan diberikan. Okey. Setakat ni cikgu tengok kumpulan 1 ada 2 orang lagi. Kumpulan 2 dah penuh. Kumpulan 3 tinggal lagi seorang. Kumpulan 4 2 dan kumpulan 5 ada 1 lagi. So nanti kamu invite lah rakan-rakan kamu masuk dalam ni ya. Okey, supaya senang kita nak bagi tugasan ya. Bagi tugasan pada kamu semua nanti. Okey, dah ada. Kumpulan mana tadi? Kumpulan 4. Alright. Kumpulan SMK penanti kamu buat satu grup Okay, SMK penanti buat satu grup. Baik, 2 1. Okay, lagi tinggal 1 2 3 4 5 orang lagi yang tak masukkan nama. Okay, kamu semua ada 25 kan? Baik. Kita mulakan kelas pada pagi ini dengan melihat kepada tajuk berkaitan dengan tajuk ini ya. Okey, proses-proses endogenik. Proses pergerakan dalam bumi. Okey, itu proses endogenik ya. Saya ambil daripada PowerPoint rakan saya lah. Saya guna balik. Inilah saya guna setiap tahun ya, tak ubah sebab tak lekar nama dia. Okey. Baik, proses-proses endogenik yang penting dalam topik ini ada 6 perkara yang perlu kamu beri perhatian. Okey, sila sediakan pen dan nota okey untuk kamu catat ya. Kertas. Dan jangan lupa tulis tarikh hari ini 8 bulan 9. Alright, 8 bulan 9 2021. Dan sekolah insya-Allah akan buka 3 bulan 10, tapi tak pasti. Kemungkinan besar kamu masih lagi PDPR. Okey. Kita utamakan opposite dulu. Alright. Kita lihat ya proses-proses endogenik. Proses-proses endogenik ya yang ada. Pertama, konsep endogenik. Kita akan lihat endogenik. Saya rasa kamu semua dah faham dengan proses-proses endogenik tenaga daripada dalam bumi ya. Kemudian kita akan lihat teori pembentukan benua. Kita hari itu dah tengok tentang batu. Sekarang daripada batu tu kita nak lihat pembentukan benua. Kemudian yang ketiga proses lipatan. Jadi yang cikgu bagi tahu hari itu kita akan lihat kejadian-kejadian ataupun bentuk-bentuk muka bumi hasil daripada lipatan dan apakah proses-proses ya terbentuk. Seterusnya sesaran ataupun gelinciran. Ini juga adalah merupakan proses-proses yang berlaku dalam bumi. Kemudian kita akan melihat pada gunung berapi. Yang batu ni kita dah belajar dah awal lah itu. Okay, kita belajar batu dulu. Alright. Baik, seterusnya kita lihat konsep tenaga endogenik. Itu pun kamu dah maklum tentang tenaga endogenik ya. Baik. Baik, tenaga endogenik adalah tenaga yang berpunca dari dalam kerak bumi. Okay, daripada dalam kerak bumi. So, kita mesti ambil perkataan ini dalam. Dalam. Okay, so lihat pada itu dalam. Okay, bila sebut saja endogenik, endo maksudnya ialah dalam. Dalam. Baik. Kemudian dalam bumi kita ni, dalam bumi kita adanya lapisan mantel. Seperti itu kita dah tengok tentang berapa jenis lapisan dalam bumi ya. Okey, kamu pun dah tahu bahawa dalam lapisan mantel ini dia panas. Okey, panas dan tekanan yang tinggi. Alright, panas, tekanan tinggi dan separa cair. Okey, tidak terlalu cair
dan bukanlah pepejal. Dia separa cair. Dan yang paling penting, di dalam itu adanya tenaga arus perolakan. Okey. So tenaga arus perolakan inilah yang akan berperanan membentuk proses-proses yang akan kita lihat nanti dalam topik proses kejadian muka bumi ya, untuk muka bumi daripada berpunca daripada tenaga arus perolakan yang berlaku dalam mantel. Alright. Baik, bentuk tenaga ini kita dah lihat juga itu. Yang pentingnya ada dua, tenaga graviti dan juga tenaga haba. Ada lagi sebenarnya nanti. Okay, kita nak cek tengok kamu ingat tak lagi. Okey, baik. Tenaga graviti ini adalah tenaga yang terhasil akibat daripada momentum. Momentum bumi ya. Momentum ni maksudnya apa? Orang yang belajar sains. Rabani, apa maksud momentum? Hasil darat berat Ya. hak laju. Apa dia? Hasil darat berat dan hak laju. Oh, hasil darat berat dan hak laju. Okey, good. Ni orang sains jawab ni. Okey. Hasil darat berat dan hak laju. So, yang benda yang berat dan dia berputar dengan laju, so dia menghasilkan momentum, momentum pergerakan. Senang cerita ialah pergerakan hasil daripada putaran bumi itu. Baik. Dalam tenaga graviti ini juga adanya tenaga radiogenik. Kamu ingat perkataan ini, radio itu gelombang. Okay, so dia pergerakannya dalam bentuk gelombang. Yang mana radiogenik adalah merupakan tenaga atom. Dan dia tersimpan dalam mineral uranium. Sebab itu kalau nak menghasilkan bom atom, bahan galan utama ialah uranium. Plutonium dan thorium. Tapi yang the main sekali ialah uranium. Sebab itu uranium sangat berharga. Okay? Dan uranium ni banyak terdapat di, kalau tak silap cikgu, di Nicaragua ataupun Venezuela. Di Amerika Selatan tu lah. Kawasan tu memang banyak uranium. So hasil pada uranium ni boleh menghasilkan tenaga atom. So dalam bumi kita ni sebenarnya ada tenaga atom dan kadang-kadang berlaku dari peletapan kecil itu yang menghasilkan tenaga perolakan dan itulah yang membentuk muka bumi. Kadang-kadang bila berlaku gempa bumi kan, kita pun terfikir mana gempa bumi ni? Kemungkinan daripada letupan atau yang menghasilkan kesan perolakan dalam bumi. Okey. Kemudian kita ada tenaga haba. Dalam bumi kita tahu bahawa dia dalam bentuk separa cair dan panas. So keadaan separa cair dan panas yang terdapat pada mantel itu, dia membentuk arus perolakan. Dia digunakan panas. So bila panas dia ada tenaga haba. Dia boleh menggerakkan lapisan kerak bumi. Okay. Bila dah panas ada yang batuan jadi separa cair, ada batuan yang masih keras. So ini akan menyebabkan berlakunya proses-proses dalam bumi yang terdiri daripada lipatan, sesaran. Nanti kita akan tengoklah apa itu sesaran. Gempa bumi, lava gunung berapi. Okay. Lava itu adalah terdiri sebenarnya daripada batuan yang dah cair. Okay. Ini kalau kita tengok medan magnet bumi, the Earth magnetic field, so dia berpunca daripada kutub utara dan kutub selatan. Sebab itu kompas kita, dia menghala ke utara dan selatan. Right? Jadi kita letak kompas yang hujung ni utara, yang di bawah tu selatan. So medan magnet ini yang terhasil di bumi ni ya. Tenaga graviti kesan momentum daripada plat-plat bumi. Okey. Tapi yang itu di luar lah. Yang kita nak tengok di sini ialah dalam bumi. So nanti kamu baca ini apa itu teras bumi. Ini boleh bacalah nanti apa itu gelombang elektromagnet dan sebagainya. Okey. Cikgu dah bagi awal kan. Okey, jadi kamu baca. Baik, yang tadi kita lihat bahawa berlakunya arus perolakan. Dalam bumi adanya arus perolakan yang membolehkan pergerakan plat. Okey, kelas. Apa maksud plat?
Kalau kita bayangkan bumi kita ni ada benua kan? Ada berapa benua itu yang kita belajar? Ada berapa benua? Anis, ada berapa benua Anis? Anis, ada berapa benua yang kita belajar itu? Anis tak dengar. Daniel? Ada berapa benua itu kita belajar? 7. 7. Okey, 7. bermula dengan huruf A dan E ya. Okey. 7 benua ini terletak di mana? Di darat ke di dalam laut? Okey, Elia. Elia Farhana. Cikgu. Benua-benua ni terletak di darat ke di dalam laut? Benua-benua ni. Laut kot. Di dalam laut. Benua ni dalam laut. Yang kita duduk atas benua ni, kita benua Asia, benua Asia Tenggara tu atas apa? Atas darat. Okey. Jadi kita ada 7 benua kan? Okey. Benua ni asalnya dulu, kalau ada nanti kita akan belajar tentang teori hanyutan benua. Mungkin ada yang dah baca. Benua ni adalah terdiri daripada dia panggil kepingan. Pelat-pelat itu adalah kepingan. Kita kena bayangkan, kalau kita lihat pada rajah ni, ini rajah ni, ini adalah kepingan-kepingan benua lah, pelat-pelat benua. Pelat-pelat benua. Mengikut teori ya, teori ni tak tentu lagi betul tak kan, teori ya. Boleh dipertikaikan lagi teori ni. Dulunya dipercayai bahawa kita ni semua adalah daripada satu benua yang besar. Tetapi apabila adanya pelat-pelat ini, kita akhirnya terpisah disebabkan oleh proses yang berlaku dalam bumi ini, arus perolakan ni, dia membolehkan pergerakan pelat bumi. Itu dia makan masa selama berjuta tahun lah. Berjuta tahun, bukan dalam masa sehari. Dia terpisah. Right? Akhirnya membentuk benua yang ada sekarang. So pelat ni maksudnya ialah kepingan-kepingan, ataupun lebih mudah kita faham ialah benua yang ada. Right? Benua-benua yang ada yang boleh terpisah. Baik. Kita pergi seterusnya kepada proses pembentukan bentuk bumi endogenik. Ini antara bentuk-bentuk bumi yang terhasil dalam bumi. Dalam. Kita ada 2. Satu endogenik, dalam, dan satu lagi exo. Exo tu maksudnya apa? Mas ni? Apa maksud exo? Mas ni, Fatin nama ni. Apa maksud exo? Apa maksud exogenik? Munirah. Munirah, apa maksud exo? Tak ada ni. Tak ada reply ni. Siapa dengar? Siapa boleh jawab? Siapa yang mendengar? Ya? Proses penggondolan. Apa dia Zila? Proses penggondolan dan pembinaan landscape di luar kerak bumi. Yang tu endogenik ke exogenik? Exo. Exo. Okey, apa tenaga utama exo? Azila. Apa tenaga utama exo? Siapa boleh bantu? Tak dia besar tak? Tenaga utama. Okey, Dana jawab matahari. Okey, thanks Dana. Tenaga utama exo ialah matahari. So kalau dalam endo, tenaga utamanya apa? Tadi baru start kita bincang. Tenaga utamanya ialah hasil daripada apa? Mula-mula sekali dia yang kuning tadi, yang highlight kuning tadi tu. Apa dia? Siapa tahu? Siapa ingat? Baru beberapa minit. Tenaga daripada endo tadi? Hasil daripada apa? Tenaga arus perolakan. Ya, okey, tenaga arus perolakan. Alright. Tenaga arus
perolakan. Baik. Baik, jadi dalam endo ni proses dia akibat daripada proses tenaga perolakan tadi, arus perolakan tadi, kamu bayangkan dalam bumi kita ni dia macam laut lah, laut. Bayangkan laut, dia ada ombak. Berolak kan, dia berolak. Begitu juga dalam bumi kita ni, dia sentiasa bergerak, berolak. Okay, kalau dia statik, habislah tu. Dia mesti sentiasa bergerak. Alright. So hasil pergerakan dia tu ada 4 apa kita kata bentuk muka bumi yang terhasil. 4 bentuk muka bumi yang terhasil, iaitu pembentukan benua. Yang tadi ada berapa? 7 benua kan? 7 benua. Lipatan, okay, gelinciran dan juga gunung berapi. Okay, ini bentuk-bentuk yang terhasil dalam bumi. Okay. Ini yang saya kata tadi. Teori pembentukan benua yang kita duduk sekarang ni, benua yang kita tinggal sekarang ni, kita tanah yang kita pijak sekarang ini, right? Bumi Malaysia yang kita duduk sekarang ini adalah dari segi teorinya, okay, kamu kena bezakan antara teori, antara hukum, apa beza dia? Ni nak tanya sikit lah bab sains ni. Geografi ni adalah more on science. Apa beza teori dengan hukum? Nurin Aisyah. Apa beza teori dengan hukum? Nurin dengar tak? Boleh. Okey, apa itu teori dan apa itu hukum? Cuba Teori teka. tu, Alah, tak apa. teori tu kita teka-teka je kan. Teka-teka Kalau lah. hukum tu Okey, benda yang teka-lah. betul. Teka lah teori. Okey, maksudnya apa? Kalau hukum tu Boleh. benda yang betul tu. Oh, teori tu yang teka-teka, yang hukum tu benda yang betul. Ya. Teori ni betul tak? Nak tanya, teori ni betul tak? Betul ke tak betul? Ada orang fikir betul. Ada orang fikir tak betul. Contoh cikgu bagi yang mudah. Teori evolusi Darwin. Betul tak betul? Nurin setuju tak ada teori? Ada yang betul, ada yang tak kot. Ya. Apa dia? Buka mic, cakap terus. Apa dia, Nurin? Setuju tak teori evolusi Darwin? Kamu setuju tak teori evolusi Darwin? Siapa tak boleh nak jawab tu type je. Noain. Setuju atau tidak dengan teori evolusi Darwin? Tak. Kenapa? Tak dapat dibuktikan. Tak dapat dibuktikan, tapi ada orang membuktikan kan. Kita punyalah ikut teori evolusi Darwin ni daripada zaman kita seorang dah sampai, cikgu pun dah tua sampai 50 lebih ni. Duk percaya benda tu lagi kan. Baru-baru ni saja kita kata, teori ni tak betul. Maksudnya teori ini boleh apa? Boleh dibangkang, boleh dipersetujui, boleh dibangkang. Okay, contoh, teori saya menyatakan bahawa pada jam 8, bukan semua pelajar boleh bangun jam 8. Tak semua pelajar boleh bangun jam 8 pagi. Teori saya itu boleh dibuktikan tak? Boleh dibuktikan. Tapi ada juga sangkalannya kan. Teori ni maksud dia masih lagi boleh dipertikaikan. Tapi kalau hukum, contohnya hukum Newton. Apa tu? Hukum Newton berkaitan dengan apa? Hukum Newton berkaitan dengan apa? Nak tanya budak-budak ni lah. Okey. Kin. Ataupun Igun, apa itu teori Newton? Teori Newton kata apa? Teori Newton. Tahu tak teori Newton? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Igun tahu Igun. Apa itu teori Newton? Dia cerita tentang apa? Kamu belajar sains kan? Zuki? Zio?
Apa itu teori Newton? Okey, tanya ni. Baru masuk. Shikin. Shikin ada Shikin? Shikin ada dengar ada? Dengar. Okey. Newton tu apa dia? Tahu tak? Tak tahu. Tak tahu. Tak ingat tu. Cerita buah tragedi buah apple. Kalau cikgu sebut buah apple, jatuh atas kepala. Gravity. 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 So, hukum Newton mengatakan dia cerita tentang gravity. Setiap benda ada gravitinya masing-masing kan. Dibuktikan tentang gravity. Sehingga hari ini tak ada orang yang menyangkal teori hukum Newton. Bila hukum ni maksudnya dah tak boleh bertikai dah. Memang betul. Okey, berbalik kepada teori pembentukan benua. Ada 3 teori pembentukan benua. Okey, yang ni cikgu nak kamu baca. Okey. Sebab tu cikgu bagi kumpulan. Alright. Okey, dengar ini tugasan. Ada 3 teori. Baik, ada 3 teori tentang teori pembentukan benua, iaitu teori hanyutan benua, teori tektonik plat, dan teori rabakan dasar laut. Okey, kamu ada 5 kumpulan, 6 kumpulan. Okey, 6 kumpulan termasuk kumpulan daripada SMK penanti ya. 6 kumpulan. So, siapa cepat dia dapat. Cikgu nak satu teori ini ada 2 kumpulan yang buat. 2, 4, 6. Okey. Satu teori ini ada 2 kumpulan buat. Faham tak ni? Faham tak kelas? Faham. Okey. Baik, good. Siapa cepat dia dapat, kamu booking dalam grup. Okey, kumpulan 1 contohnya. Kumpulan 1 kami nak ambil hanyutan benua. Okey, kumpulan 3 kami nak ambil tektonik plat. Kumpulan 5 ambil rabakan dasar laut. Contohlah. Okey. Katalah yang ni teori hanyutan benua, kumpulan 1 dan kumpulan 3. Teori tektonik plat 4 dengan 6. Okey, begitulah seterusnya. Siapa cepat dia dapat. Okey. So, kamu cari nota, PowerPoint, whatever lah, bahan-bahan rujukan untuk kamu persembahkan nanti dalam kelas tentang teori pembentukan benua. Pastikan baca, pastikan buat elok-elok, dan bila bentang nanti orang faham. Okey? Ini untuk tugasan kamu untuk minggu ini. Iaitu cari bahan-bahan rujukan, kalau ada video, tunjuk video, kalau ada apa-apalah, slide dan sebagainya, nota dan sebagainya, ikut kreativiti masing-masing. Tapi nak bukti lah. Bila sebut yang ni teori, dia mesti ada bukti. Okey? Boleh? Faham tak, Dek? Tegasan kamu ya? Okey, ingat tu. Hanyutan benua, tektonik plat dan rabakan dasar laut. Cikgu, Ya. dalam buku rujukan saya kan, dia tulis teori awal, teori perluasan dasar laut, baru teori tektonik plat. Betul ke? Tak ada pun teori hanyutan benua dengan rabakan dasar laut. Betul ke salah? Betul itu, tapi yang awal tu dia termasuk hanyutan benua. Yang ni dia ikut sekuen. Yang awal tu, awal sekali, teori awal sekali tentang kejadian bentuk muka bumi ni, pembentukan benua ni, paling awal sekali ialah hanyutan benua. Teori teori. Sebab tu cikgu mula-mula tanya tadi tentang teori. So, bila teori ini dikemukakan oleh Alfred Wegener, seorang ahli geologi, seorang ahli saintis geografi Alfred Wegener kemukakan teori ini, dia bagi-bagi bukti-bukti. Ada kumpulan lain pula tak setuju, maka mereka pula bagi satu teori lagi lain, iaitu teori tektonik plat. Bila teori tektonik plat pun ada juga orang tak setuju, maka wujudnya teori rabakan dasar laut. Jadi 3 lah ni. Boleh dapatkan bahan-bahan semua ni. Okey, catatkan.
Kalau dalam bahasa Inggeris, kamu nak cari rujukan berkaitan dengan teori hanyutan benua, kamu type continental drift. Oh, ini orang minat kereta ni. Kan? Continental drift. Boleh je tak? Continental drift. Okey, saya cikgu type dalam komen ni. Continental drift. Continental drift. Continental tu maksud dia benua. Drift tu hanyutan. Alright. Continental drift. Dapat baca tu? Eja tu? Continental drift. Sebab kadang-kadang kita perlukan rujukan dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ada banyak. Just kamu type saja. Continental drift. InsyaAllah banyaklah teori-teori yang akan dikemukakan. Malah cikgu pun ada buat video juga tentang continental drift, tentang hanyutan benua tu. Cubalah cari dalam YouTube ke, insyaAllah jumpalah saya baca video tu. Nanti tak apa cikgu upload dalam channel YouTube cikgu. Jangan lupa subscribe, like dan share. Okey. Manalah tahu esok subscriber ada 1,000 dapat duit, bolehlah cikgu belanja hampa kan. Okey, doa-doakanlah subscriber cikgu sampai 1,000. Hampa subscribe lah kan. Hampa tak subscribe, okey lah. Okey, baik. Boleh kita sambung? Faham tak tentang tugasan ni? Boleh? Ni. Cikgu tunjuk sekitar lalu. Nanti kamu cuba cari. Teori hanyutan benua Alfred Wegener ni. Okey, perasaan. Cari dalam ni, dalam PowerPoint ni pun ada. Tapi jangan ambil semua sini. Tapi hendaklah kamu tambah lagi ya. Kemudian cari dengan Pangea, perasaan pada Pangea. Alright. Kemudian bila masa dia berubah, ada zaman-zaman dia. Alright, benua Pangea. Ada raja-raja dia. Ini tak syak raja ni statik je. Carilah raja yang bergerak. Ada. Cari. Zaman-zaman batu ni. Zaman Triasik, zaman Jurasik. Okey. Benua yang ada sekarang. Apa bukti dia? Jangan bagi teori saja. Teori mesti ada bukti. Dia ada bagi 5 bukti. Ada ni kot. Okey, ini bukti-bukti dia. Bukti-buktinya. Okey, ini bukti-buktinya. Bukti-bukti kesanjaran benua. Ini semua bukti-bukti ya. Bukti-bukti tentang hanyutan benua. Cikgu tak nak terangkan di sini. Cikgu nak kamu yang terangkan nanti. Kumpulan Ada banyak. Hanyutan benua ada banyak. Kemudian cari bukti yang menyangkal tentang teori hanyutan benua ni. Ini teori tektonik plat. Teori tektonik plat. Apa dia kata pula? Okey, ini apa yang dikatakan. Kau baca sendiri. Teori tektonik plat ni kita ada plat-plat ini. Ada plat ni. Plat Pasifik, plat Nazca, plat Amerika Selatan, lebih kepada benua lah. Plat Eurasia, plat Asia lah. Indo-Australia, ni plat-plat Indo-Australia. Okay, plat Afrika. Itu semua ada plat-plat lah. Dia termasuk daratan dan juga lautan sekali. Proses pergerakan plat. Okey, pergerakan plat ni apa akan jadi bila berlaku pertembungan? Akan jadi apa? Bila berlaku percapahan. Okey, pertembungan ni maksud dia collision, dia belaga. Kalau percapahan ini divide, okey dia pecah, divide. Kena faham istilah tu. Bertembung, bercapah. Okey, bercapah ni berpisah lah. Alright. Ni apa jadi dia? Ini bukti dia. Bila pertembungan akan jadi apa? Lipatan. Okey, ini cikgu nak kamu ceritakan siapa yang ambil pergerakan plat. Okey. Ini bukti-buktinya, hasil-hasil dia. Pembentukan gunung bongkar, contoh pertembungan plat benua antara banjaran. Maka terbentuknya banjaran Himalaya. Ini bukti.
Okey, ini antara gambar-gambar bukti ya. Berlakunya pertemuan plat. Kesannya pembentukan gunung berapi contoh dia. Ada macam ada ni ya. Video tak? Tak apa, nanti kita tengok video nanti lah. Okey, ni antara bentuk-bentuk dia. Pertemuan plat banyak. Okey. Ni pergerakan plat. Percapahan. Dia banyak berlaku antara percapahan dengan pertembungan. Ingat ya, plat ni dia melibatkan lautan dan juga daratan ya. Ini bukti. Kesan-kesan percapahan plat. Kesan-kesan percapahan plat. Ini semua berlaku ya. Okay, yang ni teori rebakan dasar laut pula. Okey, teori rebakan dasar laut ada kaitkan dengan magma. Magma punca kepada perebakan dasar laut. Magma masuk celah-celah rekahan tu. Kesan rebakan dasar laut, permatang, gunung berapi, dasar laut semakin luas, anjakan benua. Okey. So semua cari ni, ini adalah tugasan kamu. Okay, cikgu nak terangkan, cikgu nak tengok boleh tak kamu berkumpulan membincangkan hasil-hasil daripada teori pembentukan endogenik ini. Daripada 3 tadi ya. Teori pembentukan benua. Okey. Ni. Ni gambar-gambar ni semua kamu boleh Google cari. Okey. Baik. Setakat ni boleh faham tak apa tugasan yang kamu kena buat? Di kelas. Faham tak faham? Faham. Boleh faham? Ada nak tanya apa-apa sebelum nanti kamu nak mulakan tugasan, sebelum kamu nak buat ni? Ya, sikit. Nak tanya apa? Dah. Okey, ada apa-apa nak tanya tentang tugasan? Tak nak cek kumpulan kamu dah cukup tak lagi? Kalau tak cukup lagi, masukkan nama kawan-kawan kamu yang mana tak ada lagi. Afiq, Nazmi, alright, kumpulan ni. Pastikan buat elok-elok, buat yang terbaik. Hari tu kamu buat bagus dah. Jangan PowerPoint hari tu. Kali ni buat lagi baik ya. Masukkan video-video dan sebagainya. Okey, ada lagi yang tak masuk sini. 1, 2. 2 orang dia. Siapa dia tu? Tolong masukkan. Afiq kot. Afiq ada kumpulan mana? Boleh masukkan Afiq. Mana Afiq dengan siapa lagi seorang? Siapa lagi? Rabbani bukan dah. Okey. Faham? Okey, hari ni cikgu nak fokus kepada lipatan. Okey, yang 3 tadi, teori pembentukan benua tadi, itu adalah tugasan kamu ya. So, fokus cikgu hari ni ialah kepada lipatan. Boleh faham ni? Dan kelas kita mungkin akan berakhir awal hari ni sebab cikgu nak memberi tumpuan kepada marking kertas exam trial budak upper 6 ya. Lepas ni cikgu akan berhenti awal untuk memberi peluang kepada kamu untuk berbincang. Okey, kamu berbincang macam mana nak buat. Okey, nanti cikgu akan create kumpulan kamu dalam ni. Sekejap lagi cikgu nak tengok macam mana cara kamu bincang. Cikgu akan stop dalam pukul 9 suku begitu. Right? Nanti cikgu akan create dalam kumpulan kamu ni. Cikgu akan buat, dia panggil apa, breakout room. Dalam breakout room ni akan ada kumpulan-kumpulan kamu nanti. Kamu berbincang dalam Google Meet ini. Masing-masing bincang dalam Google Meet ini. Dan cikgu nak tengok macam mana kamu bincang. Okay, cikgu akan pergi daripada satu kumpulan ke satu kumpulan lain. Right? Boleh? Okay. Baik, kita teruskan.
Kita teruskan dengan proses lipatan. Baik. Proses lipatan adalah terhasil akibat daripada pergerakan plat dan juga arus perolakan yang kita kata tadi dalam bumi, endogenik. Dia akan menyebabkan lapisan kerak bumi terhimpit dan berlipat. Seperti dalam gambar rajah ini, dia terlipat, terhimpit. Dan ini akan menghasilkan pelbagai konfigurasi muka bumi lipatan. Konfigurasi ini maksud dia pelbagai bentuk lah. Pelbagai bentuk muka bumi. Pelbagai, ada lapis, ada yang berlapis, ada yang bertindan, ada yang terlipat dan sebagainya. Okey. Okey. Cikgu nak kamu lukiskan gambar ini. Ada yang dah buat dah apa nota tu bagus. Okey, tahniah cikgu ucapkan. Kepada yang masih belum buat nota tu lagi tentang jenis lipatan, sila lukis gambar rajah ini. Nanti kamu buka PowerPoint ini. Yang mana rajin tu print pun boleh, lukis pun boleh. Lukis lagi bagus sebab kamu boleh ingat. Kalau print tu saya lepas tu lupa kan. Kalau nak print pun boleh, ambil lepas tu warnakan. Dia pun macam kamu lukis juga kan. Okey, ada bentuk lipatan yang kita nak tengok. Okay, yang pertama dipanggil lipatan simetri. Okey, sebelum itu cikgu nak tanya. Lipatan ini hasil daripada proses apa? Dia ada dua. Pertembungan ataupun percapahan. Okey, lipatan ini akibat daripada pertembungan atau percapahan. Okey. Nur Ain Berdisha, boleh dengar tak? Nur Ain? Boleh cikgu. Okey, lipatan ni akibat pertembungan ataupun percapahan. Pertembungan. Apa dia? Sekali lagi tak dengar? Pertembungan. Pertembungan. Okey, pertembungan plat-plat. Alright? Pertembungan plat. Kalau percapahan dia jadi apa? Dia tak jadi lipatan, dia jadi apa? Dia pecah-pecah. Dia akan jadi pecah-pecah. Apa proses tu? Nama apa proses tu? Tanya Shikin dah siap dah nota kan? Terima kasih Tania. Okey Shikin. Kalau dia bertembung, dia berlipat. Kalau dia bercapah, dia jadi apa? Pemisahan pencapahan. Tak. Yang kalau bertembung, dia jadi lipatan. Kalau dia berpecah, dia bercapah, dia jadi apa? Proses apa tu? Ya, Shikin. Yang ni kita namakan lipatan. Apa dia? Gelinciran betul ke? Gelinciran. Okay, good. Oh, Gelinciran. Okay. Kalau yang dia bertembung, dia berlipat macam ni. Kalau dua benda ni dia berpisah, yang tengah-tengah ni jatuh ataupun akan naik. Okay. Dua tu dipanggil gelinciran. Okay, boleh ingat tak ni? Sekali lagi ulang. Kalau bertembung, macam ni lah. Okey, kita ambil dua kertas. Kalau bertembung, dia akan ni kertas ni bertembung kan? Kiri tolak, kanan tolak. Okey. Dia akan berlipat. Kamu ambil kertas ni, kamu boleh buat. Oh, kalau simetri dia sama-sama kuat, kiri dan kanan sama kuat. Kalau yang lipatan rebah ataupun nap, itu yang nappy nap. Okey. Yang belah kiri ataupun belah kanan lebih kuat daripada yang sebelah tu lagi, dia tertindas macam ni. Yang katalah kiri ni lebih kuat, so dia akan jadi macam tu. Ataupun yang kuat sebelah kanan, dia akan jadi terlipat begitu. Okay. Kalau tak simetri, yang kanan ni mungkin statik, yang kiri ni ditolak, jadi dia jadi macam tu. Kamu ambil kertas lah, kamu boleh ikut gambar tu. Ni tak simetri. Maksudnya yang sebelah kanan tu kecil, yang belah kiri lebih besar ataupun sebaliknya. Itu tak simetri. Simetri ni maksudnya sama. Okay. Kalau lipatan lampau, dia lipat lapis macam panggil apa? London roll tu. Dia berlapis terus, terlipat terus. Kan? Lampau, dia terlampau. Itu masuk lipatan. So kalau gelinciran,
dia dua plate tu dia terpisah. Dia terpisah, tengah-tengah ni jatuh ataupun akan terangkat. Itu dipanggil geliciran. Okay. So boleh lukis gambar ni. Hafal apa bentuk ni. Nanti kalau kata diminta kamu lukis ataupun kamu labelkan, dia tulis. Okey, namakan bentuk muka bumi lipatan yang terhasil. Dia bagi dalam satu gambar aja. Ada yang sama, ada yang berlipat, ada yang tak sama saiz. Kemudian dia lagi bergulung. Itu kamu boleh namakan bentuk-bentuk itu ya. Dia ada bentuk muka bumi yang sebenar ada. Nanti kita tengok gambar tu. Okey. Jadi proses lipatan ini tadi, proses lipatan itu tadi menghasilkan sistem gunung lipat yang ada di atas muka bumi kita sekarang ni. Alright? Faham tak? Sistem gunung lipat dia berasal daripada proses lipatan. Alright? Baik. Sistem gunung lipat ni dia ada dua. Satu dia panggil lipat tua, satu lagi dipanggil lipat muda. Apakah beza lipat muda dengan lipat tua? Senang sajalah. Yang muda tu masih baru lagi. Baru pun dalam 35 juta tahun yang lalu. Itu kira baru lagi lah. Kalau gunung lipat yang dah tua, usianya 250 juta tahun yang lalu. Yang ni berlaku pada zaman dia dipanggil sebagai lipatan Caledonia. 400 juta tahun dahulu, itu dipanggil sebagai lipatan Caledonia. Kalau 275 juta tahun yang lalu, itu dipanggil lipatan Hercynia. Okey, mana yang paling tua? Lipatan apa yang paling tua di sini? Caledonia ke Hercynia? Yang paling tua sekali, yang paling lama sekali yang berlaku. Ya, Mirul. Mirul, mana paling tua antara Caledonia dengan Hercynia? Caledonia. Hercynia paling tua? Caledonia. Caledonia 400 juta tahun dahulu. Hercynia ni 275 juta tahun yang lalu. Maksudnya dia ke belakang. Dia hampir dengan kita. Okey. Yang kita ada sekarang ni dipanggil gunung lipat muda. Gunung lipat muda ni baru saja terbentuk dalam 35 juta tahun yang lalu. Right? Baik. Satu soalan. Sistem gunung yang ada di Malaysia pada hari ini, adakah dia gunung lipat tua ataupun gunung lipat muda? Siapa Lipat boleh tua. jawab? Lipat tua. Siapa Farhan kata lipat tua? Apa bukti Farhan kata lipat tua? Okey, cuba bagikan hujahnya Farhan. Jangan sebut sebab tua. Tapi kena bagi tahu sebab dia. Kenapa? Farhan agak boleh bagi tahu tak sebab dia apa? Kenapa bagi tahu kata dia tua? Malaysia punya ni tua. Sebab tak ada gunung berapi yang aktif lah sekarang. Tak tahu. Saya belajar autofontry macam tu lah. Okay, good. Masih lagi kamu ingat. Betul. Okay. Kamu dah belajar dah form 3 bahawa kita ni, Malaysia ni terdiri daripada sistem gunung lipat tua. Kita, gunung yang kita ada ni, tak ada gunung berapi. Dah tak aktif. Orang tua mana aktif dah? Betul tak? Kita ni ibarat orang tua yang dah tak aktif. Dan sistem pergunungan kita terdiri pada gunung lipat. Alright? Dan kalau lipat muda ni kebanyakannya masih ada gunung berapi lah. Dia aktif lagi sebab dia masih muda. Alright? Okay, betul jawapan Farhan. Okay. Baik, kamu tengok di sini ya. So, kita ada gunung lipat tua dan gunung lipat muda. Dan sistem gunung lipat ini dia telah membentuk banjaran gunung. Seperti yang kita ada hari ini. Di Malaysia kita ada sistem banjaran gunung. Ya. Apa dia Farhan? Oh, tak. Kucing kacau. Oh, kucing kacau.
Okey, comel kucing kamu gambar kucing. Okey. So kita ada banjaran gunung yang kita ada ni. Kita ada banjaran apa? Banjaran Titi Wangsa. Biasa tak PKL tu, kalau kata PKL naik highway sepanjang kita perjalanan daripada start daripada mana Start daripada Juru tu dah nampak dah banjaran apa? Banjaran Titi Wangsa tu kan. Sepanjang perjalanan. Sampai ke area Ipoh, kita dah berada di kawasan Kemuncak tu banjaran tu. Kan dekat apa panggil? Terowong Menora tu kan. Kita berada pada paling tinggi sekali tu. Terowong Menora tu tinggi kan. Kemudian sampai ke Gua Tempurung. Itu antara puncak yang tertinggi lah yang dilalui oleh Lebuh Raya Utara Selatan kan. Itu sepanjang tu kita tengok banjaran-banjaran gunung lipat. Kalau dekat Alaska kita dapat lihat kesan-kesan lipatan seperti ini. Ini adalah antara bentuk-bentuk muka bumi hasil daripada lipatan di pergunungan Alaska. Alaska ni terletak di mana ya? Di Kutub Utara. Ini sistem gunung lipat, dia menghasilkan banjaran-banjaran gunung. Ni bentuk-bentuk muka bumi yang ada. Di kebanyakan lipatan ni dia membentuk gunung dan juga banjaran. Hujan lah pula. Tempat kamu hujan tak? Ni cikgu ni kawasan ni saat-saat baru nak tutup tingkap lah. Hujan lah pula. Tempat apa hujan tak? Tak. Tak. Hujan rahmat dia mas ni ơi. Kami hujan hujan rahmat dia. Tu pemandangan nampak tu kat luar tu tak nampak. Okay. Zoom. Nampak tak hujan tu? Kat belakang cikgu rumah cikgu ni ada hutan. Cikgu ni mesra alam. Duduk kawasan lereng. Belakang hutan. Baru 2 hari lepas menebas. Tu menebas hutan belakang. Okay. Baik. Ada soalan tak kelas? Tanya apa-apa tentang lipatan. Mudah je. So lipatan ni yang paling penting kamu ingat dia punya bentuk. Ada 4 tadi. Tajuk lipatan ni very simple. Ada 4 bentuk tadi. Dan dia adalah hasil daripada pertembungan. Alright. Ni kita tengok tu. Nampak tak jalur-jalur tu? Pernah tak kamu nampak bentuk-bentuk seperti ini? Kalau kamu naik motor, kereta ke apa ke lalu tengok kiri kanan. Okay. Kiri kanan tengok pusing kan. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke sini, ke sana. Nampak kiri kanan. Ke kamu tak nampak kiri kanan. Kamu nampak handphone ni kan. Kebanyakan kamu macam itulah. Tengok handphone, tak tengok apa kiri kanan. Orang kalau dalam perjalanan naik kereta, orang kata nikmatilah pemandangan. Kan? Sepanjang kita perjalanan tu, pokok-pokok tumbuhan yang ada tu dia akan berselawat. Dia bagi salam kat kita tu. Assalamualaikum. Sebab tu kita rasa lambat nak sampai. Untuk first time. Ya. Kalau kamu nak pergi mana-mana, ke satu-satu tempat yang baru, kan? Kamu rasa lambat nak sampai kan? Sebab apa? Kita pokok-pokok tu ada orang katalah pokok bagi selawat, salam. Tengok keindahan alam. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Ni tak, kamu jauh perjalanan, banyak tengok handphone. Tak tengok kiri kanan tak? Okey, cikgu. Tengok, ya. Duduklah kereta tidur. Tahu dah. Dua benda lah. Tidur ataupun main handphone. Kan? Pasang earphone lena. Orang kalau berjalan di mana-mana, kalau kata ayah ajak, jom kita pergi tengok makcik dekat kolektif ke mana orang. Tengok pandangan kiri kanan. Oh cantiknya. Oh ada bentuk muka bumi je cikgu ajak ni. Lalu dekat Gunung Jerai, nampak Gunung Kriang apa semua. Oh ini hasil daripada lipatan yang aku belajar itu. Kalau pergi kat Langkawi naik apa-apa tu, pergi kat Kilim Forest Park tu. Oh ini cikgu ajak ni. Lulu hawa lipatan ilmu kamu ada. Baru kamu sonok. Ni tengok blur macam kan. Ataupun lena. Tak mahu macam tu Orang geografi dia peka dengan alam. Ni kawasan lembah. Hasil daripada lipatan lembah. Maka bawah-bawah tengah-tengah tu dia jadi kawasan lembah. Ni ada bentuk limpat, mungkum, lipat, lendut. Okey, yang ni satu lagi. Cuba lukis bentuk-bentuk lipatan. Mana satu yang dipanggil limpat, lintak. Lintak tu maksudnya lipatan lah.
mungkum dengan lipat lendut. Lipat mungkum, lipat lendut. Lendut ni maksudnya dia ke bawah. Okay. Lendut tu, lendut, gendut. Lendut tu dia ke bawah. Kalau mungkum, dia bulat. Okay. Macam gambar rajah di sini, kamu lihat ni, yang lipat mungkum ni, yang atas ni. Okay. Kalau lipat lendut tu, dia ke bawah. Kita cuba highlight sahaja. Okay. Ni lipat mungkum. Lipat mungkum dia bulat. Yang apa panggil, yang bonjol itu. Lendut yang lendut lah. Salah lendut. Yang melengkung ke bawah. Ni. Macam ni. Lipat mungkum ni yang duduk kat atas ni. Dia bulat, lendut kat bawah. Itu lipat lendut. Ini hasil daripada lipatan. Ni kawasan pertepatan ni. Ni kawasan pertepatan. Dah jadi kawasan apa ni? Kawasan dipanggil macam muara sungai yang cantik ni kan. Terlindung daripada tiupan angin. So, dia menjadi kawasan pertepatan dan pertanian. Okey, ni gambar yang sama daripada sudut yang berbeza. Yang tadi bentuk lipatan simetri. Antara contoh lipatan simetri yang paling terkenal di dunia ialah Gunung Fuji. Dia bentuk dia sama, simetri. Sama, maksudnya kalau kita bagi dua ni, tengah-tengah ni. Kalau kita bagi dua, tengah-tengah ni, nampaklah dia lukis ni. Dia saiz dia lebih kurang sama. Antara kiri kanan ni, dia sama. Seimbang. Okay, itu Gunung Fuji. Dia sama ukur dia. Kalau kita lukis bentuk dia tu, dia sama. Lebih kurang sama ya. Ni lipatan simetri. Nampak ni, dia punya lengkung ni sama aja. Kalau kata garis tengah dia di sini. Nampak sama Ni simetri. Yang mana simetri dia ada? Ni yang simetri dia. Sini. Okey, kalau kita buat tiga segi ni, lebih kurang samalah. Okey. Tepi pantai ni. Yang tak simetri, sebelah kiri ataupun sebelah kanan tak sama besar dengan yang sebelah satu lagi. Dia tak sama ukur. Simetri ni sama ukur maksud dia. Satu yang lebih besar, satu lebih kecil. Cenderung tak sama ukur ataupun tak simetri. Lipatan lampau ataupun net. Maksud dia satu bahagian tu dia menimpa kepada satu bahagian lain yang lebih besar. Okey, tengok ni. Bentuk lipatan ni. Dia bentuk macam ni. Kita lukis ni. Dia condong dia lebih condong ke sebelah mana? Sebelah kiri. Tu, lampau Ini di kawasan pergunungan selalunya. Ni lampau. Dia lampau ke sebelah mana? Dia lampau ke sebelah kiri kan. Nampaklah ni, dibentuk dia macam ni. Ni hasil-hasil pada lipatan ni. Beribu berjuta tahun lalu. Okey, ni nampak ada garis-garis ni. So yang ni pun ada garis ni. Garis-garis akibat daripada lipatan ni. Nampak? Dia maksud dia condong ke sebelah kiri. Okay. Setakat ni faham tak tentang lipatan? Kelas, boleh faham tak tentang lipatan? Boleh. Boleh cikgu. Ya. Alright, alhamdulillah. Kalau ada nak tanya, sila tanya ya. Jangan malu-malu, jangan segan. Boleh tanya yang mana yang tak faham. Siapa yang tak faham boleh tanya. Baik. Seterusnya kita lihat. Sesaran. Sesaran adalah merupakan gelinciran. Yang tadi juga cakap. Kalau dia bertembung, itu dia menghasilkan lipatan. Ada yang simetri, ada yang apa dipanggil net, ada yang lampau, mungkum. Okay. Yang ni sesaran. Sesaran maksud dia macam tu. Okay, sesaran. Ke kiri, kanan,
Mungkin ada yang jatuh, mungkin ada yang naik. Yang ni kita panggil gelinciran. Sesaran ataupun gelinciran. Dalam bahasa Inggeris saya lupa apa nama dia, ya Allah Akbar. Tadi kalau tu gelinciran, continental drift, lipatan, astagfirullahaladzim. Lupa. Tak apa, nanti kita cari dalam bahasa Inggeris. Cari dalam bahasa Melayu dulu. Okey, untuk lipatan ni dia ada 3 jenis. Yang pertama dipanggil biasa, yang kedua songsang, yang ketiga rabak. Yang gelinciran biasa ni disebabkan oleh daya tegangan. Ni perkataan penting ni. Tegangan, tensioner. Tension, okey, tegang. Daya tegangan. Sesaran songsang, yang ni disebabkan oleh daya mempatan. Okey. Yang ini macam tadi lah. Saya nak tunjuk contoh ke sini payah. Yang tadi, apabila dua, ambil contoh ni lah. Okay. So tengok ni, ini nampak dua contoh. Ini satu plate, ini satu plate. Right? Dia bercantum. Okay, plate A dengan plate B bercantum. Okay, cantum. Kalau yang biasa, dia akan bergerak ke kiri, bergerak ke kanan. Itu biasa. Okay, itu yang biasa. Ke kiri, ke kanan. Kalau yang songsang, dia maksudnya apa? Dia bergerak secara menyerong. Dia menyerong macam tu. Disebabkan oleh daya mempatan. Ada satu tolak tu maksudnya dia terselisih. Okay? Okay? Yang rabak ni, dia disebabkan oleh menerima tekanan, daya mempatan dan tegangan. Okey, 3 proses ni berlaku serentak. Right? Okey, itu beza dia. Satu, daya tegangan, okey biasa. Kalau satu saja daya tegangan, dia jadi biasa. Kalau disebabkan oleh daya mempatan, dia jadi songsang. Songsang maksudnya dia menyerong macam tu. Ada yang kiri kanan, ada yang menyerong. Okey, menyerong. Yang ini dia menyerong dan juga apa panggil secara menegak. Okey, tengok nanti bentuk muka umi lah. Nak cerita payah kan, nak tunjuk sini. Okey, cuma ingat biasa, songsang, rabak. Okey. Kalau yang sesaran dan tadi kita sesaran tu yang keberapa? Sesaran tu yang tengah tu sesaran. Okey. Sesaran dia jadi macam ni. Bahagian kerak yang jatuh ke bawah. Ini senang macam ni. Gambar raja macam ni senang untuk terangkan. Okey. Baik. Okey, baru jumpa kataan tu. Subhanallah. Fault. Fault ni maksudnya gelinciran. Okey. Cuba bayangkan. Extension itu ialah maksudnya daya apa tadi dalam bahasa Melayu? Kelas, daya apa? Tegangan. Daya tegangan. Okay, extension. Bukan extension wire tu. Daya tegangan. Maksudnya dia bergerak ke kiri, ke kanan. Nampak anak panah sini? So yang tengah-tengah ini, okey. Untuk makluman kamu, kalau tak ada yang tengah-tengah ni, tidak akan berlaku daya tegangan yang boleh memisahkan antara dua plate. Yang tengah-tengah ni adalah hasil daripada rekahan. Okey, jangan lupa tulis tu. Tengah-tengah itu adalah hasil daripada rekahan dalam kerak bumi. Rekahan. Cikgu tak ada pen ni, tak? Right? Daya rekahan tu. Okay. So rekahan ni bila merekah di sini, katalah di sini daya tarik lemah, rekah. Bila berlaku pergerakan, maka yang ini akan jatuh. Ni, pot ni. Nampak dia jatuh ke bawah. Memang jatuh ke bawah, mana dia jatuh kat atas kan? Dia sesar macam ni, normal. Ini normal. Kalau yang apa dipanggil sesaran tadi, sesaran, shortening. Sesaran.
Alright. Yang ni ternaik ke atas. Okay, dia ternaik ke atas. Sesaran tadi disebabkan oleh apa? Yang tadi sesaran disebabkan oleh apa? Patah balik. Sesaran disebabkan oleh daya mampatan. Okey, daya mampatan ini dia menolak. Ni. Ini yang naik atas ni. Ini adalah daya mampatan. Di sini ada daya mampatan yang menyebabkan bahagian di sebelah kanan ni terangkat naik atas. Yang ni jadi macam turun ke bawah. Padahal dia tak turun pun. Dia stay sini. Statik. Yang ni terangkat naik ke atas. Okey, itu dipanggil sesaran. Yang songsang. Ni songsang. Nampak tak songsang? Dia nampak dia ke mana ni? Ke arah berlawanan ni. Dia menyasar sikit. Ini dipanggil sesaran. Sorry, terbalik pula cakap. Yang ni songsangan, ini sesaran. Alright. Dan ini rabak. Dia bergerak ke sana dan juga jatuh ke bawah. Boleh faham tak dari rajah ni? Rajah ni banyak bantu kamu. Boleh ya? Boleh kaji ya? Mirul. Boleh tengok rajah ni dan cuba fahamkan mana satu sesaran, rabakan, songsangan. Okey? Boleh ya? Yang lain? Apa dia ada sini? Yang lain boleh faham ni? Fatin? Boleh ya? Tengok rajah ni lukis ni sangat penting. Dan yang paling penting tu kamu tengok dia punya arah. Arah dia ni. Okey, arah dia ni turun ke bawah dan ke sebelah mana tu? Ke kiri. Kamu ambil dua bongkah, kamu buat bentuk macam ni. Ni biasa. Songsang. Extension biasa. Songsang. Rabakan. Rabakan dia ada dua lah. Ke kiri, ke kanan dan jatuh ke bawah. Alright. Yang tu tengok rajah tertolak ke atas dan jatuh ke bawah. Ini dia lebih terperinci dah. Okey, daya regangan menyebabkan sesaran biasa. Okey, ni yang biasa. Ni bentuk dia macam ni. Yang ni songsang. Ni bentuk muka bumi yang sebenar ni. Dia jadi macam terlipat dan jatuh ke bawah. Okey, songsang. Yang ni rabak. Oblik. Oblik tu rabak. Jatuh ke bawah. Dan serong sikit. Ni macam ni. Sesar dia maksudnya dia akan di atas, dia tak ada yang jatuh. Okay? Sesar tak ada yang jatuh. Dia berselisih. Sesar maksudnya berselisih. Wadi Ferhan. Ni dike. Dike ni maksudnya bentuk muka bumi yang kita belajar itu dalam bentuk muka bumi gunung berapi itu. Jalan dalam je. Dike. Okey. Habis tentang lipatan. Simple saja. Ada nak tanya apa-apa tak? Gunung berapi kita akan tengok sekejap lagi. Okay, ada soalan sebelum apa take part? Okay, kelas. Ada tak? Tak ada. Mana yang tak faham sila tanya sekarang. Bahagian mana yang tak faham supaya cikgu dapat terangkan. Ada? Sikit? Ada tanya apa-apa tak? Ambil kehadiran sikit. Sikit ambil kehadiran. Ambil dah. Ambil dah. Okey. Ada tanya apa-apa tak? Tak ada. Cikgu, Okey. Ya. yang anti-clean, si-clean tu? Synclean dan anti-clean. Alright. Boleh terangkan tak apa tu yang apa Syikin faham? Synclean dan anti-clean. Synclean, anti-clean. Rupa nanti terangkan. Okey. Baik, cikgu. Mana Syikin boleh share tak? Apa tu synclean dengan anti-clean? Ada tak bahan nak tunjuk kepada kita? Ni daripada pelajar pula. Cikgu terlupa tadi kan nak ambil bahan. Boleh sharekan tak? Tak ada bahan cikgu. Tak ada bahan. Nota je. Nota je. Okey. Cuba bagi tahu apa tu synclean dan anti-clean. Okey, cikgu stop presenting slide.
Cikgu nak cuba cari nanti sana. Sebelum apa ni, cuba sikit bagi tahu pada kawan-kawan lain syncline dan anticline. Apa dia? Ini cikgu yang anti clean tu yang apa tu? Yang lintak mungkum tu kau. Sama. Syncline dengan anticline sama dengan maksudnya, okey, saat cikgu tunjuk satu gambar aja. Dia lipat lungkum lah pula. Lintak mungkum dengan lintak lendut. Anticline tu yang apa? Yang melengkung ke atas tu. Syncline, sing. Kau bayangkan sing, tahu tak sing? Sing tu maksud dia yang mendap anticline dan syncline. Wait. Okey, ada satu gambar cikgu nak show kat kamu. Jenis-jenis lipatan pergunungan. Okey, sekejap ya. Ada gambar ni. Lupa tadi ya. Thank you. Anticline dan syncline. Sekejap. Anticline dan syncline. Tapi anticline tadi ialah yang lipat kom. Syncline lipat lendut. Dia sama je. Ni ya. Syncline dan anticline. Cikgu kalau masuk Cikgu, Ya. kalau contohnya kalau masuk exam kan, kalau kita jawab anticline dengan syncline tak apa ke? Maksud dia yang mana? Kamu nak jawab Contoh soalan, anticline? contoh soalan dia kan, contoh lah, dia Ya. tanya tu kan benda apa benda tu kan. Boleh jawab antara lentak mukum dengan anticline, yang mana boleh jawab ke dua-dua sama je jawab? Boleh buat alias lah. Maksudnya syncline. Okey, maksudnya ialah lipat lendut. Anticline ialah lipat ungkum. Jadi yang tu dalam bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu je sebenarnya. Faham tak? Okey, Dia cikgu, cuma okey, faham. cuma istilah dalam bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Cikgu share tadi. Okey, nampak ni? Nampak ni? Nampak. Ni yang anticline ni. Ni yang atas ni lipat ungkum. Syncline lipat lendut. Ni baca di sini ya. Berdasarkan bentuk lengkungannya, lipatan terbagi pada syncline dan anticline. Ni yang cikgu highlight sahaja. Cikgu highlightkan ni. Nampak tak ni? Nampak tak? Yang cikgu highlightkan ni? Nampak. Okey. Berdasarkan bentuk lengkungnya, lipatan terbagi kepada syncline dan anticline. Syncline iaitu bentuk lipatan yang cekung ke arah bawah. Sedangkan anticline adalah lipatan yang cembung ke arah atas. Jadi maknanya anticline duduk di atas yang melengkung tu. Syncline yang tadi yang kita kata lipat lendut. Dia sama je. Dalam bahasa Melayu, anticline ialah lipat mungkum. Okey, tulis tu. Anticline ialah lipat mungkum. Syncline ialah lipat lendut. Mungkum, lendut. Kalau tak mau guna perkataan mungkum dengan lendut, kamu boleh guna perkataan anticline dengan syncline. Jelas tak ni? Jelas. Okey. Jelas. Itu dia beza dia. Kalau kita nak tengok gambar lain, ada tak gambar lain? Gambar-gambar yang betul. Gambar yang betul. Okey, cikgu tunjukkan gambar yang betul ni. Kamu dapat tengok apa ya? Apa yang kamu dapat lihat? Tak dapat tengok lihat dah. Okey. Cikgu tunjuk ya. Mana dia? Dia tak show lagi ya. Babak ni. Babak.
Mana gambarnya? Mana gambar? Tadi kata ada gambar lah. Bila kita guna ni lah kan. Lipat lendur, lipat muka, tak keluar binatang ni. Tengok. Dia slow and steady. Tentang alam struktural. Dalam, okey. Untuk makluman kamu, banyak rujukan dalam bahasa Indonesia. Sebab Indonesia sangat terkenal dengan dia punya geografi dia. Sebab mereka sangat mementingkan kajian geografi, terutama tentang volkanik, tentang gunung berapi. Okay. Ni gunung lipat. Folded mountain ni gunung lipat ni. Ni anticline. Alright. Ni tunjuk ke kamu gambar anticline. Nampak ni? Mana ya? Kamu dapat gambar? Nampak apa? Nampak tak? Ikhlas, kamu nampak apa? Nampak gambar apa? Tak nampak. Tak nampak gambar. Dah, awak dah jadi macam ni. Sat dah. Bentang alam. Dia tak share ke kamu? Nampak tak? Nampak. Sekejap, ni. Ni. Sat dah, okey, ni. Gambar syncline. Nampak tak syncline? Yang ditunjuk ni, ini ialah bentuk syncline. Nampak tak? Sorry, syncline Nampak. pula. Nampak. Terbalik, sorry. Anticline. Ni anticline. Nampak? Itu gambar anticline. Gambar anticline. Ni. Right? Nampak? Gambar anticline ni. Ni, gambar anticline. Nampak? Dia lipat ke atas. Right? Dia lipat ke atas ni. Itu anticline. Right? Itu anticline. Kalau yang syncline, kita tengok. Kalau gambar ni, tengok gambar ni. Stop sharing. Start. Dia lambatlah satu-satu nak tunjuk. Sebenarnya dalam ni kamu boleh cari banyak gambar-gambar ya. Nampak tak? Boleh. Mana tak nampak pun. Nampak tak gambar ni? Mana satu syncline, mana satu anticline? Boleh nampak tak? Syncline yang tu, yang lendok. Yang melendok tu kan? Yang melendok tu. Ni nampak ni, satu yang melendok. Yang anticline tu atas sekali tu, dekat atas. Yang syncline tu yang melendok tu. Nampak hasil daripada lipatan ni. Dengan jelas menunjukkan pada kamu hasil daripada lipatan. Okay? Banyak lagi sebenarnya boleh cari. Type saja perkataan syncline dan anticline. Di sini. Contoh direct anticline dan syncline. Saya cuba share. Anticline dan syncline. Type saja. Ada banyak ni, ada gambar-gambar ni. Alright? Ada banyak. Jadi kamu boleh cari saja. Okay. Presenting. Tu. Nampak ada banyak image-image tentang anticline dan syncline. Cari je. Sama je lah lipat lendut, lipat mungkum. Okay. Nak tengok keadaan sebenar. Klik saja. Klik pada mana-mana tu. Kamu dapat lihat. Kalau visit, pergi visit. Klik pada visit, dia akan keluar. Okey, macam ni kan. Bahan ni dapat daripada Endon ni. Endon. PDF file ni.
So kamu tengok ni PDF berkaitan dengan lipat. Ni. So banyak bahan-bahan yang ada dalam ni. Kalau nak cari tentang lipatan. Okey, nanti cikgu akan share ni lah. Tapi dalam bahasa Indonesia lah. Okay, dalam bahasa Indonesia boleh kamu boleh translate dia dalam bahasa Melayu. So ada banyak nota sini. Try. You try download nanti cikgu share dengan kamu. Okey. Setakat ni ada nak tanya apa-apa tak dengan apa berkaitan dengan apa ni lah. Lipatan. Ada tanya apa-apa tak? Okey kelas. Sebelum kita berhenti setakat ni tentang lipatan dan kamu meneruskan dengan aktiviti kamu berbincang dengan kumpulan. Ada soalan tak? Kelas? Tak Any ada. question? Tak ada? Tak ada. Tak ada? Okey. Kalau tak ada, bolehlah apa kamu bincang bagaimana untuk menghasilkan PowerPoint tadi tentang teori pembentukan bentuk muka bumi. Okey. Sebentar nanti cikgu akan sharekan tentang lipatan dah. Okey. Tak ada, kita berhenti dulu setakat ni. Ya, ni ada nak tanya apa-apa? Angkat tangan. Tak ada tu Ada tak? tekan. Ya? Tak ada. Tak ada? Okey, ada apa-apa lagi? Okey, saya nak kamu berbincang dengan kumpulan. Okey, kumpulan kita dah tinggal dua orang lagi. Siapa yang tak masukkan? Cuba cek Sat tengok. She can check Sat siapa yang tak ada nama lagi. Boleh? Boleh. Hafiz tak ada ini kan? Hafiz dia pergi cucuk vaksin. Ni nama Nu'aim dengan Helmi. Nur Ain dengan Helmi. Nur Ain ada tak di sini? Nu'aim. Nur Ain pilih tak lagi kumpulan? Saya kita tengok Nur Ain. Nur Ain, Hafiz dah ada dah. Okey, Nur Ain. Ya, Nur Ain tak ada. Nur Ain nak masuk kumpulan mana? Nur Ain? Nur Ain dengar tak? Nur Ain Badrisha, dengar tak? Dengar Kamu nak cikgu. masuk? Kamu pilih kumpulan lagi? Dah. Nu'aim anda. Bukan cikgu Nu'aim. Tu Nu'aim Iman. Oh, Ain lain. Okey. Kamu dah ada kan? Badrisha dah ada dah? Dah. Badrisha kumpulan mana? Dua. Ain Badrisha kumpulan 2. Oh, dah ambil dah tajuk. Okey. Sekejap kita tengok Okey, kita tengok sini. Okey, salah. Kumpulan 1 tak ambil lagi tajuk kan? Kumpulan 2 ambil hanyutan benua, kumpulan 3 tektonik plate, kumpulan 4 hanyutan benua, kumpulan 5 dengan 1 tak ambil lagi kumpulan Cikgu, kumpulan 1 tektonik plate. kumpulan 1 ambil tektonik plate. Okey, tulis siap-siap. Saya kira orang lain nak balas lagi kan. Tektonik plate dah ada. Depa tulis dah lah cikgu. Tulis dah. Saya copy mana dah. Kita check tengok. Yang terkini. Okey. Ambil yang lewat. Kumpulan 1 tektonik plate, kumpulan 2 hanyutan benua, 3 tektonik plate, kumpulan 4 hanyutan benua. Tak ada kumpulan yang nak ambil rabakan dasar laut ke? Okey, maknanya kumpulan 5 dengan kumpulan 6 ambil teori rabakan dasar laut. Boleh? Ya, Syitah nak tak apa.
Okey, baik. Kalau macam tu tak ada apa-apa. For the last, ada nak tanya apa-apa tentang tugasan ke apa ke? Tentang tugasan ni, kamu boleh hasilkan dalam bentuk PowerPoint, hasil dalam bentuk Word, bentuk Dr. Minda, apa lagi? Bentuk video, nak pakai Canva ke, nak pakai Powtoon ke, nak pakai apa-apa saja terpulang kepada kamu. Asalkan bila kamu present nanti, cikgu faham, kawan-kawan kamu pun faham. Boleh tak? Dan satu lagi, di akhir persembahan kamu, cikgu nak ada contoh soalan dan jawapan. Sekurang-kurangnya, satu lah, yang lengkap lah. Macam contoh, soalan 1A, B, C, D, lengkap. Boleh? Kena ada soalan dan jawapan. Okey, faham tak ni? Yang mana kawan-kawan kamu tak ada tu, tolong bagi tahu. Dan setiap kumpulan cikgu nak kamu lantik seorang ketua. Senang cikgu nak hubungi, cikgu nak dapatkan info daripada ketua kamu tersebut. Nanti bagi tahu. Kumpulan 1, ketua siapa? Tanda K dekat hujung nama tu. Contoh, kumpulan 1, Cho Hui Queen. Okey, tanda K. Kalau dia jadi ketua lah. Kalau tak mau, mungkin dia boleh berubah nama Afiq ataupun Azmi. Afiq jadi K. Okey, tanda siapa jadi K. Kumpulan 2, siapa ketua? Okey, siapa ketua? Bubuh K kat belakang tu. Alright? Siapa ketua? Bubuh K kat belakang. Alright. Kumpulan penanti ada tak sini? Ada siapa daripada penanti di sini boleh respon tak? Mirul kan? Mirul. Tadi ada Rabani tadi ada. Hilang dah. Okay. Daripada penanti pun tolong buat sekali ya. Okey, nanti di hujung bulan ni, hujung bulan, cikgu nak buat ujian bulanan lah. Nak test dekat mana yang kamu faham. So, kita buat pada 1 hari bulan 10. Boleh? Kelas? 1 hari bulan 10, cikgu nak buat ujian bulanan. Yang pertama. Semua topik yang kamu dah belajar, cikgu nak buat ujian. Boleh tak boleh? Nak uji. Tak ada respon. Boleh tak Alia? Boleh. Boleh kita buat ujian Boleh. kita nak test. Nanti belajar. Cikgu. Aku tak tahu. Ya. Ujian tu soalan esei ke? Semua? Cuma soalan esei. Cuma esei pendek dengan esei panjang kan? Tapi mungkinlah cikgu nak pendek dah cikgu. Nak buat ubah style sikit ke, kita nak lukis rajah ke, buat jadual ke, apa-apa ya. Nanti kan semua yang topik berkaitan dengan apa yang kamu dah belajar. Tapi insyaAllah lah kita nak buat macam exactly soalan sebenar lah. Supaya kamu biasa kan, soalan sebenar dia ada soalan struktur, dia ada soalan esei. Mungkin cikgu akan tanya bahagian A dululah. Bahagian A, ada beberapa soalan. Boleh tak? Tapi cikgu nak kamu tulis dalam bentuk esei lah. Sebab kita nak biasakan kamu dengan soalan-soalan esei. Kalau kata bagi macam kuis lah apa tu, itu dalam kelas biasa-biasa je. Tak mau. Dia nak ujian. Ujian bulanan, dia mesti exactly as a real exam. Cuma masa dia tu kita pendekkan sikit lah sebab soalan tak banyak. Maybe kita bagi masa sejam. Kalau soalan sebenar tu 2 jam. Kan? Cikgu bagi masa sejam. Okey, sekian masa. Buat. Tulis pada kertas kajang. Okey, cukup masa. Send dekat cikgu. Alright. Tulis cantik-cantik. Seperti mana soalan peperiksaan sebenar. Dan kamu send kat cikgu. Cikgu semak. Send balik kat kamu markah. Boleh Boleh. Boleh. Okay. So untuk hari ni kita berhenti sekali dulu tentang topik endogenik, proses dengan lipatan, mudah saja.
So untuk lebih lagi, cikgu bercadang nak photostat untuk kamu soalan ni ya, buku ni. Okey. Nota ringkas geografi semester 1. Dia ni sama macam yang kamu download itulah. Yang daripada Cikgu Chandra tu kan. Cuma kamu boleh baca saja kan, tak boleh download. Ni saya ada yang edisi yang lama masih boleh pakai. Nanti kalau kata dah boleh buka sekolah, maybe kamu main ambil kat sekolah lah. Cikgu insyaAllah ada kat sekolah. Boleh dah? Boleh. Okey. Baik. Saya setakat itu dulu. Kalau last, kalau apa persoalan? Sebelum kita bersurai setakat ni. Dan kamu sambung, kamu bincang lah nak buat macam mana ya. Soalan tadi. Masa. Sampai bila? Okey, masanya cikgu bagi sehingga habis cuti. Okey, hari ni 8 hari bulan. Dan minggu depan kamu akan bercuti selama seminggu. So means Rabu 22 hari bulan. Boleh tak? Boleh. Tarikh akhir untuk siapkan ialah pada 21 lah sebab Selasa kan 21, hari 22 tu nak bentang. Okay, so 22 tu akan bentang lah. The last day is for your submit the assignment is 21st. Alright. Nanti cuba join dalam apa Google Classroom, boleh hantar dalam tu. Okay. Dan cikgu minta sekali lagi kalau boleh cuba dapatkan balik ID Delima, ID apa panggil email KPM tu yang M berapa angka kamu tu, lepas tu moi.dl.edu.my tu. Cuba cari, tanya cikgu sekolah lama kamu, dapatkan balik password. Suruh dia reset balik, kan? Dapat yang tu senang sebab kita akan gunakan platform Delima sebab dalam tu banyak dia pun bagi free Google Drive tu banyak besar dia punya size, memudahkan kita ada banyak. Okay? Nah, kita send markah pun senang. Nak send tugasan pun senang. Okay kelas, so tak ada apa-apa, kita berhenti setakat ni. Boleh? Boleh. Okay, sekian sahaja sampai setakat ni, kita jumpa lagi pada Terima kasih cikgu. Ya, baik. Terima kasih Terima kasih. cikgu. Ya.